ni. Kompas hati kita ni. Kita selalu betulkan kiblat solat, tapi kiblat hati kadang-kadang kita tak jaga. Ya, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku melakukan satu kebaikan, aku sedang melakukan satu kebaikan, di samping aku menginginkan keredaan Allah, di samping aku inginkan keredaan Allah," kata sahabat tu, "aku juga mengharapkan penghargaan daripada manusia." Kita nak keredaan Allah, tapi pada masa yang sama kita nak juga penghargaan daripada manusia. Boleh faham maksud saya? Jadi macam mana kedudukan amalan kita macam tu? Sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, ada tak kita macam tu? Ada, betul tak? Ada. Ya. Kita buat kebaikan, di samping itu kita nak suami kita puji. Kita nak kita dikenang oleh sahabat-sahabat kita dan melakukan kebaikan, penghargaan dan sebagainya. Kan? Jadi macam mana ketika itu amalan kita diterima atau tidak? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sehinggalah turun satu surah di hujung-hujung surah Al-Kahfi. Ya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, faman kana yarju, siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang mengharap keridaan Allah ke, keampunan daripada Allah ke, apa-apa yang kita harap daripada Allah, hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh ini boleh membawa kita kepada Allah. Tetapi diingatkan di hujung tu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi dalam amal soleh jangan syirik, jangan mensekutukan dengan sesuatu. Jadi jawapannya ialah, kalau kita buat kerana Allah, pada masa yang sama juga kerana manusia, kerana yang lain, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Boleh faham maksud saya? Jadi ini, ya, sebab itu diceritakan dalam hadis bagaimana 3 orang. Yang pertama qari, yang kedua orang yang hartawan, dermawan, yang ketiga orang yang mati syahid. Semuanya dimasukkan ke dalam syurga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka ditarik daripada jalan nak menuju syurga tu masuk ke neraka. Bau-bau syurga tu dah terbau dah. Dan nampak dah tempat nak pergi tu dalam syurga. Tiba-tiba terus tarik masuk neraka. Yang ini penderitaan, tuan. Ini penderitaan. Kalau tak nampak syurga terus tak apa. Tapi ini nampak. Bila dah nampak, bawa pula ke neraka. Kenapa? Kerana mereka semua beramal bukan kerana Allah. Yang qari baca Quran nak pujian, nak penghargaan daripada manusia. Yang hartawan memberi harta untuk dikira sebagai dermawan ataupun dipuji. Sekarang ni dalam social media lah, netizen dan sebagainya. Orang yang mati syahid bukan kerana Allah, tetapi kerana nak dilihat sebagai seorang wira, seorang hero, seorang pemberani, maka dia semua dinaikkan Allah. Bayangkan, ya, qari, orang yang betul-betul fasih membaca Quran, ya, seorang yang hartawan, yang banyak dermawan, ya, orang yang mati syahid. Bayangkan semuanya masuk neraka. Sebab apa? Niat. Sebab tu kena jaga semua hati-hati kita ni, kompas hati kita ni. Kita selalu betulkan kiblat solat, tapi kiblat hati kadang-kadang kita tak jaga. Ya, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerana Allah Subhanahu Wa Taala baru dinilai, walaupun perkara tu kecil jadi besar bila niatnya betul. Ada perkara yang besar jadi kecil, amal besar jadi kecil kerana niatnya tersasar. Berkali-kali saya ulang hadis qudsi ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Hati tu. Jadi kalau begitu, tak boleh ke mengharap pujian suami? Tak boleh ke mengharapkan penghargaan anak-anak? Ya?
ataupun kerahian daripada kawan-kawan, boleh, tak salah. Tetapi dengar ya, ujungnya kerana Allah juga. Aku nak buat kebaikan ini untuk aku menyukakan hati suamiku. Jangan berhenti sekadar kerana menyukakan suamiku ini diperintah oleh Allah. Macam tu ya. Jadi bukan timbul dikotomi ataupun jadi saya takut nanti konflik. Jangan. Aku buat baik ni untuk didik anak jadi baik, ya, kerana didik anak jadi baik ini, ya, supaya dengannya aku mendapat keredaan Allah, begitu ya. Aku cari rezeki ni, ya, aku berniaga ni nak cari yang halalan dan thayyiban, kerana mencari yang halal itu adalah fardu selepas fardu-fardu yang lain yang ditentukan oleh Allah. Boleh faham maksud saya? Jadi tidak, maksudnya tidak memburu kerana Allah, tanda pada penghargaan apa pujian suami dan tanda menafikan. Tidak, memburu Allah berarti bukan meminggirkan makhluk yang lain. Boleh faham ya? Sebab tu pertama cinta Allah, baru kemudian cinta kerana Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menderita nanti. Kadang-kadang kita rasa kerana Allah, bukan kerana suami. Tetapi cuba satu ketika Allah uji, kita buat baik kepada suami kita, betul? Kita bagi kebaikan, dia balas kejahatan. Apa? Madu yang dia beri, tuba yang dibalas, betul tak? Melepaskan anjing tersepit. Kita bantu orang, kawan-kawan kita, betul-betul kita harap masa kita susah nanti dia bantu pula kita, betul? Tiba-tiba kawan kita buat tak tahu, malah orang yang kita bantu itulah yang menjaja cerita, yang menghasad kita, yang macam-macam buat dengan kita. Waktu itu macam mana? Kalau hati kita terguris, itu menunjukkan bukan kerana Allah. Barulah kita tahu. Betul tak? Kalau tidak, kita tak tahu. Aku buat ni kerana Allah, bukan kerana suami. Bila suami, ya, tak kenang jasa kita, baru kita tahu kerana Allah ke kerana suami. Stop. Aku tahu. Aku buat ni baik, aku kerja ni betul-betul kerana Allah, kerja atas dasar ibadah, ya. Tiba-tiba bos tak nampak. Bos kata kamu ni macam ni. Lepas ni aku tak nak lah buat macam ni. Menunjukkan bahawa baru kita tahu kita ni bukan kerana Allah. Kita kerana yang lain. Bila apa? Ada ujian. Betul? Ada ujian yang datang. Baru kita tahu. Ya, selama ni kita tak tahu. Ya, ni dalam kehidupan kita. Sebab itu burulah ikhlas. Kerana ikhlas itu bebas. Ikhlas itu bebas kerana kita mengharapkan Allah saja, ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat kasih sayang manusia, alhamdulillah. Tak dapat, Allah ada, betul? Itu penting. Bila Allah ada, tak ada segala-galanya, Allah akan bagi balik pada kita. Kalau kita ada segala-galanya tapi tak ada Allah, akan hilang segala-galanya yang kita ada, betul?